wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi kita pada malam ini untuk insya-Allah kita terus membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita memasuki halaman ke-33 pada malam ini insya-Allah. Justru mari kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sama-sama mengingatkan teman-teman kita yang mungkin ada di tempat lain supaya jom kita masuk program kita ataupun pertemuan kita pada malam ini, yang mana insya-Allah kita akan terus ke halaman 33. Jadi bagi siapa yang ada mushaf boleh terus ke halaman 33 surah Al-Baqarah. Hajah-hajah sudah bersedia? Sekiranya sudah bersedia, jom kita tuliskan di ruangan chat itu nombor 5. 5. Anda sudah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Amirah, Hajah Juwairiyah, begitu juga dengan admin kita di Arfish Qiraat Center. Bagaimana dengan yang lain? Alhamdulillah, Hajah Zarahman, Hajah Riana juga, alhamdulillah. Hajah Nazliyah, Hajah Nurmalah, alhamdulillah. Baik. Hajah Nasriyah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya hampir kesemua sudah bersedia. Justru mari sama-sama kita mulakan dengan melihat halaman 33, bermula daripada ayat 211 hinggalah ayat 215. Jadi kita akan baca terlebih dahulu sebelum insya-Allah kita berusaha untuk memahaminya semampu mungkin kita insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Sadaqallahul azim. Ini halaman 33. Haji Hajar, sebelum saya melanjutkan perbincangan pada halaman 33 ini dengan tadabbur dan juga soalan, apa kata kita mulakan dengan persoalan awal ini. Persoalan awalnya adalah apakah yang Haji ataupun Hajah fahami daripada halaman 33 ini? Satu sahaja, mesej-mesej yang Haji Hajah perasan ada dalam surah ataupun ayat 211 hingga 215 dalam muka surat 33 ini, mari kita catatkan di ruangan chat. Saya mengharapkan semua sekali boleh memberikan jawapan apakah yang difahami. Kalau tak semua pun satu ayat sahaja. Kalau tak satu ayat pun satu kalimah sahaja. Yang penting itu kita dapat hadamkan terlebih dahulu. Ya Allah, silakan Haji Hajar, kita type di ruangan chat itu. Yang berada di Facebook juga boleh type di ruangan chat tentang soalan itu tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah yang Haji Hajar dapat pelajaran satu ayat sahaja berdasarkan halaman yang sudah kita baca? Silakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman kita yang memberi komentar di ruangan chat itu. Jangan sesekali kufur setelah beriman. Itu satu mesej yang sangat penting. Tapi Allah utuskan Rasul untuk beri peringatan kepada manusia. Dan memang bercakap tentang pekerjaan para Nabi itu, ada yang menjadi pengembala, ada yang menjadi kalau dalam kisah Nabi Nuh itu pembuat kapal, dan kapalnya itu boleh menahan tujahan air yang sebesar ataupun setinggi gunung. Cubalah bertanya kepada orang yang ahli dengan perkapalan, macam mana nak menahan ataupun macam mana nak berhadapan dengan ombak yang setinggi gunung. Dan itu memang dinyatakan dalam Al-Quran. Sudah pastilah ia memerlukan kepada teknologi ataupun cara pembuatan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam masa yang sama, betapa semua para Nabi itu adalah mereka merupakan guru bagi umat, dan itu menjadi pelajaran penting juga kepada kita betapa tugas seorang guru yang memperkenalkan manusia kepada Tuhannya, yang memperkenalkan manusia kepada alam ciptaan ini. Mereka berada pada kedudukan yang tinggi, dan itu juga antara pelajaran besar apabila kita melihat sejarah peradaban Islam, betapa para guru, jika kita melihat dalam sejarah itu, gaji para guru adalah gaji yang paling tinggi berbanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu antara salah satunya adalah kerana dimuliakan, betapa diletakkan di tempat yang sebegitu. Namun begitu, kita kembali kepada poin yang besar itu, mengembalikan umat ini kepada memahami jalur agama kita. Kemudiannya Hajah Nasriah, orang yang bertakwa itu lebih tinggi kedudukannya di akhirat kelak. Masya-Allah, tabarakallah. Itu satu kegembiraan bagi orang yang bertakwa. Jangan kita mimpi nak masuk syurga selagi belum diuji, seperti mana yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi itulah antara jalurnya. Kita perlu memahami tentang konteks itu supaya apabila diuji, orang yang beriman, mereka tahu itu adalah ujian, tapi dalam masa yang sama mereka bersabar dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman lebih tinggi kedudukan mereka berbanding yang kufur di akhirat, dan itu sama seperti mana yang sebelum ini yang disentuh. Allah tidak mempunyai keturunan, apa yang berada di dunia dan di langit kepunyaan Allah, maka itu tuduhan yang sangat tidak berasas. Awalnya manusia bersatu, dan bersatu itu dalam pelbagai konteks yang dibincangkan oleh para ulama. Syarat masuk ke syurga perlu lalui ujian, insya-Allah. Pengutusan Nabi sebagai pemberi berita gembira dan juga amaran. Orang yang kufur hukumnya sangat berat. Allah yang memberi rezeki kepada semua, baik mereka beriman ataupun kafir. Dan yang terakhir, orang kafir menjadikan kejayaan dunia sebagai matlamat hidup mereka, sedangkan orang beriman meletakkan akhirat puncak kejayaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada haji-haji yang berkongsi apakah mesej-mesej yang diperolehi berdasarkan kepada bacaan masing-masing terhadap ayat yang sudah pun kita bacakan sebentar tadi. Mari kita telusuri sekali lagi bersama-sama secara ringkas berkaitan ayat yang kita sudah baca ini, iaitu ayat 211, Al-Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedang mereka masih ingkar. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, dan siapa yang menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, fa innallaha
maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah syadidul iqab, amat berat azab siksanya. Maka ini satu pertanyaan yang Allah suruh tanya kepada Bani Israel. Seakan-akan apabila datangnya ayat sebegini memberikan kepada kita suatu henjutan betapa Bani Israel, Allah suruh tanya, kam atainahum min ayatin bayyinah. Banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka yang terkait dengan umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan kerana mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga menjadi pelajaran besar kepada kita apabila bercakap tentang sejarah, maka sejarah itu perlu difahami dan diterokai sedalam yang mungkin. Kerana sejarah itu pasti berulang. Apabila kita bercakap tentang sejarah itu pasti berulang, itu ada kaitan dengan apa yang pernah berlaku kepada orang yang terdahulu, sunnatullahnya. Maka Allah akan memberikan natijah yang setimpal terhadap orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan ganjaran yang setimpal juga kepada orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya ayat 212, Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya, kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya itu lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kiamat kelak. Ini bercakap tentang orang kafir, betapa penilaian mereka itu terhadap kejayaan sangat berbeza, iaitu mereka menilai kejayaan di dunia itu adalah apabila seseorang diberikan dengan harta yang melimpah ruah. Kejayaan yang difahami adalah apabila seseorang itu mendapat gaji yang besar-besar. Kejayaan yang difahami itu adalah apabila seseorang boleh berkenderaan dengan kenderaan yang besar. Bukanlah satu kesalahan, tetapi inilah penilaian yang seharusnya diperbaiki. Kerana pada kita sebagai umat Islam, dunia itu hanya berada di mata, ia bukan berada di hati kita. Kerana kalau sudah di hati, maka ia akan melekat dan ia sukar untuk dikendalikan. Sebab itulah zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Namun begitu Allah bagi tahu tentang kedudukan orang yang bertakwa itu, mereka yang sebenar-benarnya mendapat martabat yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana mereka tidak diperbudakkan oleh dunia ini. Kerana ada manusia yang nampaknya hebat. Kadang-kadang kita berbual dengan teman-teman kita yang dulunya mereka bekerja siang dan malam hanya semata-mata untuk mendapatkan sedikit daripada bahagian dunia ini. Namun begitu, akhirnya apabila Allah memberikan kesedaran kepada mereka, itu tidaklah berbaloi dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan yang lebih jauh daripada itu yang Allah mahukan adalah ketakwaan, sehingga jangan sampai kerja-kerja yang kita lakukan itu meninggalkan kita daripada jalan kebenaran dan menyebabkan kita selalu terlena dan terleka. Baik, kemudiannya ayat yang ke-213. Haji Hajah memang tak nampak mukanya ya. Mana muka orangnya? Dah lah, saya ni seorang-seorang dan lepas tu semua tak nampak muka. Semua nak tekan button nampak muka tu. Ish, nak tekan ke tak nak tekan ke tak nak. Tekan je lah. Sekurang-kurangnya saya nampak lah juga ada orang. Terima kasih Hajah Juwairiyah kita buka juga kan. Nampak juga orang ada kat sini kan. Saya nampak nama aje kan. Apalah dia orang ni buat kat sana kan. Baik, alhamdulillah.
Yang ada gambar-gambar tu boleh tahan lagi lah. Ni yang tak ada gambar langsung, ni nama hitam je. Dia hitam putih, hitam putih. Jajah kalau saya ambilkan gambar skrin ni, dia nampak gambar hitam putih je semua kan. Ada Ustaz. Saya seorang-seorang esok. Alhamdulillah. Terima kasih Hajah Juwairia. Mana yang lain? Mana yang lain? Ada yang lain kan? Nyorok baik. Alhamdulillah. Baru nampak muka. Ada. Haji Zul kita, Haji Romi kita, Haji Faridah kita nampak. Alhamdulillah. Hajah Zakiah kita juga nampak dekat situ kan. Alhamdulillah. Di depan memanglah depan kan. Malu pemalunya. Adalah kita semuanya ada. Ya, Alhamdulillah. Baiklah semangat sikit kat saya tengok muka. Semangatlah sikit kan. Hajah Nasiriah kita juga Alhamdulillah ada. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita lanjutkan. Kanan nas pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Yang ini kalau kita cakap tentang umat wahidah itu dalam pelbagai dimensi yang dibicarakan oleh para ulama tafsir, salah satunya adalah bercakap tentang kita ni daripada satu agama tauhid. Tetapi setelah mereka berselisihan, faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran wa munzirin kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi ila allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan sebenarnya tidak ada yang mereka yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci, iaitu sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelasnya nyata. Selalu berlaku macam tu. Ketika mana belum difahami tentang agama ini, tidaklah dia berselisih. Bila sudah difahami, tiba-tiba dia berselisih. Dan semakin nyata, semakin jelas kepada dia tentang kebenaran, maka semakin banyak pula perselisihan yang boleh berlaku. Mengapa? Kita dah mula masuk persoalan kan. Mengapa? Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Mereka berselisih semata-mata itu kerana baghyam bainahum, adalah kerana hasad dengki mereka sesama sendiri. Maka tidaklah yang menyebabkan mereka itu saling mendengki antara satu sama lain, melainkan itu kerana ada perasaan hasad. Ada dengki. Dengki itu apa? Tidak boleh melihat ada nikmat yang lebih pada orang lain. Orang yang tak boleh tengok nikmat yang lebih daripada orang lain ni pasal apa? Boleh jadi kita ni tidak meyakini tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau orang yang yakin sungguh-sungguh Allah Maha adil, nak dengki apa? Allah bagi dekat dia pasal Allah tu adil. Dan dia yang lebih tahu ala syakilati, atas setiap yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Sebab itu kedengkian ini adalah satu perkara yang sangat bahaya, yang menyebabkan kita saling pijak memijak. Bukan pijak memijak itu supaya semakin naik ke atas, saling membantu. Pijak memijak itu adalah menyebabkan sehingga berlakunya perselisihan dan juga pertelingkahan yang besar. Maka Allah beri petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa beri petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki dan ke jalan lurus menurut undang-undang peraturannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kemudiannya ayat 214. Kemudian ditanya kepada kamu wahai orang-orang yang beriman, hasibtum an tadkhulu,
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma. Sekejap Saya punya tak buka bateri. Ya Karim. Okey, baik. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga walamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Masathumul ba'sa, ini beberapa tahap ujian. Ada yang ditimpa dengan ujian kepapaan. Al-ba's, ini ujian yang sedikit rendah. Kemusnahan harta benda. Kemudian wadh-dharra, dan kemudian naik sedikit lagi tahapan penyakit, tahapan ujian itu, iaitu diuji dengan kesakitan, serangan penyakit. Kalau kita nak lihat macam mana dia punya kesan dia adalah ada orang yang dia hanya diuji dengan kekurangan harta dan steady lagi. Tapi ada orang yang dia diuji dengan sakit dan akhirnya dia tak boleh nak buat apa-apa kan. Baru-baru ni ada satu hamba Allah, jiran di kampung kami, dia kemalangan nak pergi kerja, naik motor, dilanggar kereta kan. Habis hancur kakinya sebelah. Saya dikhabarkan kerjanya bawa bas. Kan Hajajah boleh bayangkanlah, orang bawa bas, kaki sebelah tak ada. Macam nak bawa bas? Kan dia kalau kehilangan harta tu satu part, ini kehilangan dharra, dan diberikan penyakit. Sudahlah sakit, kemudian tidak lagi boleh berkhidmat dengan tugas yang sedia ada. Nak mak memandu macam mana kalau kaki tak ada? Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Karim, itu tahapan-tahapan penyakit. Dan kemudian yang lebih tinggi daripada itu adalah wazulzilu, digoncangkan oleh ancaman bahayamu musuh. Zilzal, goncang. So itu tahapan yang lebih tinggi itu adalah sampai digoncangkan. Hatta yaqula rasul, sehingga berkatalah Rasul, wallazina amanu ma'ahu, serta orang-orang yang beriman yang ada bersama Nabi, mata nasrullah. Itu ujian yang sangat kuat sampai perlu bertanya kepada Allah, mata nasrullah, bilakah bantuan Allah akan sampai ni? Bila ya Allah, tolong ya Allah, bila nak sampai? Nanti kita akan bicarakan tentang persoalan kenapakah Allah menangguhkan bantuannya terkadang kepada orang yang beriman. Why? Adakah kerana Allah tidak sayang? Apa jawapannya? Jawapannya adalah tunggu. Jangan ke mana-mana, kita akan bicarakan nanti dalam sesi tadabbur dengan soalan itu. Dan ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Orang beriman kena yakin sungguh-sungguh bahawa pertolongan Allah itu dekat. Ya, walaupun kita dengan sekian banyak kesusahan, sekian banyak cabaran, walaupun dengan derayan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu tidaklah menyebabkan kita goyah dengan keyakinan sepenuh-penuhnya bahawa bantuan Allah, pertolongan Allah itu pasti ada. Dan ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu dah dekat. Dan kemudiannya pada ayat 215 berganjak kepada persoalan infak, harta. Setelah Hajah Zaliha, baik-baik, moga Allah permudahkan ya Hajah Zaliha. Ayat 215 ini yas'alunaka madza yunfiqun, kemudiannya barulah berganjak kepada hal infak. Mengapakah di sini masuk kepada hal infak? Kerana itulah gaya bahasa Al-Quran. Infak itu tidak berlaku melainkan kepada orang yang benar-benar meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Infak itu tidak mudah dilakukan melainkan terhadap orang yang betul-betul meyakini tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala.
yang meyakini tentang adanya syurga dan juga neraka. Sebab itulah setelah ayat-ayat banyak menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya terkadang diikuti dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan pemberian. Dan menariknya Hajah, yas'alunaka madza yunfiqun. Soalannya, mengapakah yas'alunaka ini datang dalam bentuk mudhari', perkara yang berlaku sekarang atau akan datang. Why? Present tense. Kenapa? Supaya ayat ini memberi kesan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mahu kita juga bertanya-tanya kepada diri kita. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kita bertanya-tanya kepada diri kita, apakah yang telah kita belanjakan daripada harta kita. Itu perlu menjadi persoalan besar terhadap harta yang kita ada. Tapi jangan pula malam ni buat benda permukaan kan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ini menjadi persoalan supaya jangan sampai kita terlupa bahawa adanya anjuran untuk berinfak, dan kemudiannya diberikan turutan kepada kita. Turutan ni penting. Kerana apa? Hajah-hajah kita selalu miss dengan turutan ini. Kadang-kadang kita sibuk nak bantu anak yatim sampai kita melupakan mak ayah kita. Kita melupakan kaum kerabat kita. Tak bagus juga. Kerana turutannya adalah kul ma anfaqtum min khair. Apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, khair. Soalan, mengapakah harta disebutkan di sini min khair? Kenapa bukan min malin? Ataupun kenapa? Hajah, kenapa? Kenapa harta di sini disebut dengan perkataan khair, yakni baik? Senang Hajah Amirah jawab tu tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu, siapa yang bertanya? Saya. Siapa yang kena jawab? Saya jugalah. Jadi khair, kerana itulah salah satu daripada nama ataupun dari sudut bahasa, khair itu juga merujuk kepada harta, kerana nak beritahu kepada kita bahawa harta sifatnya itu adalah baik. Harta seharusnya sifatnya itu adalah baik, sehinggalah manusia yang tidak pandai menguruskannya dan mereka kemudiannya condong kepada hal-hal yang tidak baik. Sebab itu jangan sampai kita direndahkan oleh dunia dan kemudian kita melupakan bahawa harta yang kita ada ini sebenarnya boleh digunakan banyak untuk jalan kebaikan. Khair, harta itu sendiri disebut dengan khair. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa nama bukanlah satu benda yang sengaja disebut. Perkataan bukanlah satu perkara yang sengaja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada turutannya untuk kita belanjakan harta. Yang pertama adalah lil walidain, kepada orang tuanya. Siapa yang dah tak ada orang tua, kalau dah tak ada orang tua, jangan risau, boleh bagi pada saya. Kan? Taklah. Kalau dah tak adalah nak buat macam mana. Kan? Tapi kalau ada orang yang dia menyantuni orang yang berlaku baik kepada orang tuanya pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita ni kadang-kadang dah tak ada orang tua, nak balik kampung pun dah malas. Dan sebenarnya bila kita cakap tentang salah satu cara daripada kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan kita menyantuni rakan-rakannya yang masih hidup. Dan maka itu antara salah satu jalan untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Baik, itu yang pertama, lil walidain. Yang kedua, wal aqrabin. Barulah bercakap tentang kaum kerabat. Kemudian barulah wal yatama, anak yatim. Kemudian barulah wal masakin, dan juga orang miskin. Dan kemudiannya barulah wabanis sabil, yakni orang yang sedang dalam bermusafir.
Sebab itu Haji-Hajah nanti kalau bila-bila jumpa teman-teman kita ataupun siapa-siapa orang yang kita kenal, mereka dalam keadaan sedang musafir. Semampu kita, kalau kita ada kelapangan, maka jemput dia. Maka layani dia. Kadang orang yang musafir ni kita buat tak tahu je, tak nak ambil peluang. Ambillah barakah. Kalau kita tahu tentang betapa besarnya barakah orang yang melayani tetamu, sudah pastilah kita tidak akan melepaskan tetamu kita itu. Kan? Wabnis sabil, orang yang sedang mengembara ataupun berjalan di atas muka bumi Allah ini, maka itu salah satu daripada kelompok. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Maka apa saja kebaikan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan Allah membalas dengan sebaik-baiknya. Haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita memahami secara ringkas halaman 33 ini dan beberapa persoalan daripada halaman 33 itu, iaitu yang pertamanya adalah sal Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedangkan mereka ingkar. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan siapa yang tukar nikmat, wa may yubaddil ni'matallah, iaitu nikmat keterangan Allah, dan kemudiannya mereka mengambil kekufuran sebagai galang gantinya. Sesudah nikmat itu sampai kepada mereka, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya azab Allah itu berat dan kemudian azab itu seksa. Ya kari. Siapa yang pernah rasa duduk dalam penjara dunia? Rasa macam mana? InsyaAllah. Dia rasa kan, dia rasa tak tenang kan betapa berada dalam penjara dunia. Bayangkanlah kalau orang yang berada dalam siksaan Allah di akhirat. Allahu Akbar. Jadi soalan, apakah asal penukaran? Wa may yubaddil ni'matallah, asal penukaran ni sebab apa? Asal kepada penukaran disebut ayat ini adalah menjadikan ilmu yang diberikan kepada orang yang alim hujah ke atasnya. Menjadikan kesolehan orang yang beramal soleh hujah ke atasnya. Dan kemudiannya dia tidak mencontohi ilmu orang yang alim dan tidak mendapatkan petunjuk dengan kesolehan orang yang soleh. Maka yang dimaksudkan dekat sini adalah orang yang alim dan juga orang yang beramal soleh. Maka siapa yang menukarkan dirinya dengan menjadi alim dan kemudiannya mampu beramal soleh, kemudian dia tukar dengan perkara-perkara yang selain daripada hal tersebut, maka alangkah ruginya dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka itu yang pertama. Persoalan, apa asal penukaran di situ? Yang kedua, masih lagi pada ayat yang sama, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Soalan, bagaimanakah sesuatu nikmat itu boleh kekal? Bagaimana pula suatu amalan itu boleh luput, boleh hilang? Macam mana nikmat itu boleh kekal? Iaitulah nikmat akan kekal apabila mereka bersyukur terhadap Allah dan mereka menunaikan hak-hak Allah, maka dia telah pun mengekalkan nikmat tersebut untuk berterusan dilimpahinya dan ditambahi Allah olehnya nikmat-nikmat tersebut. Apabila semakin bersyukur seseorang, maka semakin banyak dia memikirkan bagaimana untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syukurlah, kan, syukur. Sebab itu syukur sungguh-sungguh dengan nikmat iman yang ada pada kita hari ini. Jangan sampai nikmat iman ini hilang kerana kita mengingkari Allah Subhanahu
wa taala. Adapun yang mereka itu diberikan nikmat kemudian mereka tidak bersyukur dan kemudian mereka tidak menunaikan kewajipan, maka nikmat itu pasti akan terlerai dan luput daripadanya. Maka ini sunnatullah. Sunnatullah. Dan ketika mana kita dah diberikan rezeki hajah juwairiyah untuk buat baik, jangan sampai kita pergi buat benda yang tak baik. Kerana apa? Kerana sunnatullahnya Allah akan hilangkan nikmat itu daripada kita. Allahu Akbar. Dan nikmat yang terbesar itulah nikmat Islam. Jangan sampai Islam itu terlepas daripada kita. Baik. Kemudiannya, itu soalan yang kedua. Setakat dua soalan ini, dan setelah kita memahami secara ringkas halaman 33, apakah keadaan anda di tempat masing-masing sekarang? Tolong kongsikan apakah keadaan kalian di tempat masing-masing sekarang. Boleh tak kongsikan sikit? InsyaAllah. Sambil-sambil kita type, saya bagi ruang untuk menaik dulu dekat situ. Ya carry. Baik. Alhamdulillah. Oh, banyak yang melaporkan keadaan cuaca ya. Masya Allah, tabarakallah. Dia memberitahu cuaca di luar. Cuaca di luar. Ada tak yang beri tahu tentang cuaca di dalam? Cuaca di dalam itu adalah cuaca dirinya sendiri. Adakah sampai kita dah bicara ini, cuacanya sudah panas ataupun cuacanya sudah mendung atau macam mana cuacanya? Boleh ya? Cuacanya masih boleh faham. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sambil-sambil saya minum air boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim. Baik. Jom kita lanjutkan persoalan yang ketiga. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kehidupan dunia dan kemewahannya itu diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang yang beriman, padahal orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir pada hari kiamat kelak. Betapa ini juga perlu ditanamkan dalam jiwa di kita dan juga jiwa generasi kita. Sebab itu saya amat terkesan dan sangat ingin memberikan perhatian bila memahami tentang fasa zaman selama ini. Hajah-hajah
kita selalu dimomokkan, bukan dimomokkan lah, kita selalu diingatkan tentang kita berada di hujung zaman, dan kita selalu diingatkan dengan kiamat yang semakin dekat. Tetapi jangan kita lupa bahawa bukan hanya tentang kiamat yang kita mahu ambil perhatian, bahkan yang lebih jauh daripada itu adalah betapa ulama juga menceritakan tentang kita sekarang berada pada fasa yang keempat, di mana Nabi menunjukkan kita ada 5 fasa. Dan fasa yang keempat itu adalah kita berada pada zaman kuku besi, dan ulama membicarakan bahawa inilah zamannya. Kita berada pada zaman kuku besi yang sudah hampir 100 tahun sekiranya kita membicarakan tentang keruntuhan total itu pada tahun 1924, dan kita sekarang sedang menuju 2024. Dan Allahumma salli ala Muhammad itu dalam tempoh yang selama itu. Bayangkan ketika mana zaman Nabi SAW yang berkuasa di awal itu adalah Rom dan juga Parsi. Dan bayangkan apa yang berlaku ketika mana Rom dan juga Parsi berkuasa, sistem jahiliyah itu yang disebarluaskan. Namun begitu, jangan kita pandang pada zaman itu semata-mata, bercerminlah dengan zaman itu dan juga zaman kita. Jika dahulu promosi daripada Rom dan juga Parsi, maka masyarakatnya menjadi jahiliyah, maka adakah hari ini kita berada di zaman kegemilangan Islam? Ataupun kita juga berada pada zaman yang kita juga dikuasai oleh Rom dan juga Parsi, cuma dia punya namanya berbeza, tapi karakternya adalah karakter Rom dan juga Parsi. Sebenarnya kita masih lagi berada, ataupun kita sekarang sudah berada di bawah jajahan itu. Maka apakah expectation kita ketika mana kita berada di bawah jajahan itu? Apakah sistem-sistem yang kita ada hari ini adalah sistem yang tidak jahiliyah? Hari ini kita sudah melihatnya, dan Allahumma shalli ala Muhammad, maka itu amat penting. Bukan sekadar kita mempersiapkan diri dengan kiamat yang selalu dibicarakan itu, tetapi yang lebih jauh daripada itu juga boleh dibicarakan tentang bagaimana kita menyiapkan generasi yang disebutkan tentang generasi yang kelima itu, ala minhaj nubuwah. Dan betapa kita perlu mempersiapkan itu juga, hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapan itu ia tidak boleh dilakukan secara sembrono. Perlu dikaji sungguh-sungguh Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Modelnya sudah ada, sejarahnya sudah ada, akarnya sudah jelas. Dan bagaimana akarnya yang sudah jelas itu, tapi kita sebagai umat Islam, kita melupakan akar kita. Kita melupakan akar kita. Macam mana nak menantikan buah yang banyak, pohon yang rindang, kalau akarnya kita tidak berikan perhatian. Sebab itu hajah-hajah ini satu perkara penting yang kita harus fahami. Sebab itulah apabila kita bercakap tentang orang kafir, mereka itu selalu dihiaskan dengan hal-hal keduniaan, maka jangan sampai kita juga sebagai umat Islam juga dihiaskan dengan hal-hal keduniaan, sehingga kita meletakkan semuanya yang terkait dengan harta itu di hati kita, dan bukan hanya sekadar di mata. Jangan sampai dari mata turun ke hati. Cukuplah di mata sahaja. Baik. Maka soalannya di sini, apakah kayu ukur ahli dunia terhadap kemenangan dan kejayaan? Ahli dunia, apa kayu ukur kemenangan dia? Apa kayu ukur kejayaan mereka? Orang kafir daripada dulu, ini pattern. Hajah-hajah bila kita cakap tentang hari ni, kita cakap, oh dia ni tak ada harta, dia ni miskin dan sebagainya. Sekejap. Jangan kita terus nilai bahawa itu adalah indikator besar untuk kejayaan. Kerana dulu pun Nabi SAW diperlekehkan oleh orang-orang kafir. Dan kemudian mereka memperlekehkan orang beriman. Kerana apa? Orang beriman itu meninggalkan harta, meninggalkan kemegahan, meninggalkan perhiasan dunia. Mereka meninggalkan semua itu demi mengharapkan daripada Allah apa yang ada di sisi Allah,
dan redha dengan permintaan mereka sendiri kepada Allah dengan menolak dunia dan meninggalkan perhiasan-perhiasannya demi apa yang mereka minta dari sisinya. Bukanlah kita bercakap tentang kena buang dunia sejauh-jauhnya. Walaupun di sini bercakap tentang betapa tingginya martabat mereka, sehingga kan orang-orang yang beriman yang diangkat ketinggian darjat mereka itu sanggup melakukan seperti mana yang telah kita baca tadi. Berbanding dengan ahli dunia, ukuran kejayaan ataupun kemenangan bagi mereka adalah apabila semakin banyaknya harta, semakin besarnya kemegahan, dan semakin bertambah-tambahnya perhiasan. Maka itulah ukuran ahli dunia. Kalau kita masih lagi selalu bicarakan tentang ukuran itu, kurang cerdas kita ni. Kan kalau cakap bahasa kasar kan orang marah. Jadi saya gunakan kurang cerdas. Kan. Kurang cerdik. Kan. Sebab apa? Sebab kita dah baca ayat ini tapi kita masih lagi terpedaya dengan hal yang terkait dengan harta ini. Ya Karim. Baik. So itu adalah ukuran ahli dunia tentang kejayaan. Jangan sampai kita juga termasuk dalam kelompok ahli dunia yang menilai kejayaan sedemikian rupa. Baik. Fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya. Dan Allah sentiasa beri petunjuk hidayah kepada siapa yang dikehendaki Allah ke jalan lurus menurut undang-undang peraturannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah boleh saja bagi petunjuk dan Allah boleh saja tarik petunjuk itu. Maka Rasulullah SAW selalu meminta petunjuk kepada Allah dalam perkara yang diselisihkan kepadanya. Ketika mana didatangkan perselisihan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi akan sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Dan apakah doa yang saya dibaca oleh Nabi SAW? Maka di sini dinukilkan doanya dan ini maksudnya. Sekejap ya, saya cuba tengok sikit teks Arabnya. Baik. Ya Allah. Sebentar ya. Haji, Haja. Dah makan ke? Semua dah makan? Dah makan ke? Macam tak ada jawapan aja. Tu sebab tak tahu nak jawab apa kan jawab dah makan kan? Belum makan kan? Alhamdulillah. Ada yang dah, ada yang belum. Ya Allah, kesiannya yang belum. Ada yang dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya nak cari kalimah doa itu dalam bahasa Arab ni. Dia berada pada halaman 33. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini ada persoalan, yakni apakah doa baginda? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So kita baca terjemahannya lah. Panjang juga kan. Baik, tak apa. Maka ini antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Wahai Tuhan Jibril,
Mikail dan Israfil. Baik. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, Engkaulah yang menghakimi di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka berselisih padanya. Berikanlah petunjuk kepadaku berupa kebenaran dalam apa yang diperselisihkan terhadapku dengan izinmu. Sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar bagi sesiapa yang engkau kehendaki. Maka ini antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mana berlaku perselisihan. Baik, dan kita lanjutkan pada persoalan yang kelima. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Baik. Soalan, berdasarkan kefahaman anda terhadap ayat di atas, apakah syarat untuk masuk syurga? Syarat. Syarat ni maksudnya apa? Apa maksud syarat? Aja. Apa maksud syarat? Bantu saya. Apa makna syarat? Bismillahirrahmanirrahim. Requirement. Term and condition. Bahasa mudah. Kelayakan. Perkara yang perlu dilakukan ataupun perkara yang diperlukan. Itu syarat. Kalau perkara itu tak ada, cukup syarat lah. Tak cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, boleh lepas tak? Bismillah. Tak boleh lepas lah. Kan? Maka sekali lagi sebagai orang yang beriman, kita baca Al-Quran, maka kita kena yakin sungguh-sungguh. Kan? Kena yakin sungguh-sungguh bahawa inilah jalan menempuh syurga. Apa dia? Allah ungkapkan, apakah kamu mengira am hasibta, apakah kamu mengira, apakah kamu sangka. Sangka ni maksudnya apa? Kamu sangka ni benda yang belum tentu benar. Itu sangkaan. Aku sangka. Itu sangkaanmu saja, bah. Kan ada cerita orang Sabah tu kan. Orang Sabah dia naik bas, kan. Kemudian dia sakit perut. Lepas tu dia minta dekat driver bas. Dia kata dekat driver bas, dia kata dia sakit perut. Kan berhentilah. Driver bas kata apa kat dia? Sangkaanmu saja, bah. Kan, sangkaanmu saja. Lalu dia pun 2-3 kali bagi tahu kat driver bas. Tolonglah, sakit perut ni, berhentilah kat mana-mana kan. Dia pasal dengan jawapan yang sama. Sangkaanmu saja, bah. Tak apalah, pada macam tu kan. Kawan pun duduk relax je kan. Lama-lama satu bas bau busuk. Ya Allah, busuk yang amat sangat. Apa lagi, driver bas ni tahu dah lah. Kan. Dia pun pergi terus dekat lelaki tadi. Tahu dah. Memang kerja dia ni. Dia kata, kau buang air, Pak? Kan. Lepas tu dia kata apa dekat driver bas? Dia kata, sangkaanmu saja, Pak. Kan kena balik. Kan. Orang dah kata orang sakit perut, sangkaan dah. Sangka-sangka. Baik. So, apakah kamu sangka? Kan. Sangka ni maksudnya benda yang belum tentu benar. Andaian, zan. Dalam ayat ini untuk beri semangat kepada mereka supaya bersabar menghadapi kesusahan. Allah bagi pertanyaan begitu supaya kita ni sabar apabila berhadapan dengan kesusahan, bahawa sabar sikit. Orang yang boleh bersabar sedikit,
maka nanti dia akan dapat ganjaran yang besar. Tapi itulah, and sabar sikit kita tu tak mudah juga kan. Tapi itulah pujukan Allah kepada kita. Dan kemudian disebut pula dalam ayat ini, belum sampai kepada kamu. Maksudnya apa? Bahawa mereka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga sampailah kepada mereka ditimpa. Sampailah sehinggakan sampai kepada mereka apa yang ditimpakan ujian ke atas orang-orang sebelum mereka. Jadi haji-haja, kita nak jadi tak orang yang masuk syurga? Siapa yang tak nak masuk syurga? Yang tak nak masuk syurga tulis nombor 1. Yang nak masuk syurga tulis nombor 3. Alhamdulillah. Dia tulis nombor 3. Tak ada nombor 1 Cuba tulis nombor 1. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang nak masuk syurga. Siapa yang dah ada peta orang-orang yang masuk syurga? Pemetaan jalan-jalan orang yang masuk syurga. Dah ada peta tu dah. Kan kalau nak pergi satu destinasi kita kena ada peta kan? Kena tahu kan. Lepas Sungai Petani mana pula? Alustar contohnya. Lepas Alustar mana pula? Ni tahu-tahu dah sampai Thailand dah. Sampai Thailand. Kan? Dia bukan nak pergi Thailand pun. Dia nak pergi Koh Diang je pun. Lepas ke Thailand. Pasal apa? Pasal dia tak ada mapping. Jadi Haji-Hajah dah ada map. Dah ada peta dah. Peta macam mana nak ke syurga. Siapa yang dah ada? Yang dah ada peta untuk ke syurga tu, peta komplit lah. Kan? Yang dah ada, tulis nombor 5. Yang belum ada, tulis nombor 1. Saya nak tahu juga, kalau yang dah ada tu saya nak belajar lah. Belum ada. Haji-Hajah takkan belum ada. Kata nak masuk syurga. Ya Allah. Boleh pula dia main belum ada pula. Lepas ni apa RH Qiraat kena buat lah tu. Hajah Amira kata ada. InsyaAllah lepas ni kita minta Hajah Amira tolong kita lah. Pasal dah ada dah. Peta tu penting tu. Kan? Dan orang yang ada peta itu paling tidak dia kena memahami sejarah. Kena tahu sejarah orang-orang dahulu. Dan kalau kita tak faham sejarah orang dahulu, macam mana kita nak bercermin dengan kejayaan orang dahulu yang mereka itu menempuh syurga. Dan yang pasti masuk syurga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah cerminan yang terbesar untuk diri kita. Saya lontarkan soalan macam tu bukanlah nak tahu Haji-Hajah ni tahu ada ke tak ada, pandai ke tak pandai, bukan itu. Saya lontarkan persoalan itu supaya kita sama-sama beringat bahawa ketika mana kita bercakap tentang orang-orang sebelum mereka, betapa ini menjadi pelajaran besar bahawa kena tahu betul-betul macam mana orang sebelum kita. Kena tahu betul-betul persis. Kena tahu seperti ya cari. Ada peta tapi macam tak cukup minyak. Tu masalah juga kan. Tak cukup minyak tu kena beli minyak lah. Kalau tak cukup duit, kena kerja kuat lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya memang tak mudah. Allahu Akbar. Bercermin kita dengan orang-orang yang terdahulu itu sangat penting. Jangankan kata kita ni orang terdahulu, kan jalur keluarga kita pun sangat penting untuk diberikan perhatian. Sebab itu orang yang berkahwin, Haji-Hajah, antara maqasid syar'iyah itu adalah menjaga keturunan. Dan orang yang berkahwin, carilah pasangan, salah satunya adalah dengan melihat nasabnya, keturunannya. Dia ada nasab, dia ada hasab.
sama ada itu adalah keturunannya ataupun apa karya besar dalam keluarganya. Itu juga kena diberikan perhatian. Kerana kalau kita faham sungguh-sungguh karya besar dalam keluarga kita, maka itu dapat diperjuangkan. Sebab tu selalu saya beritahu kan. Atuk saya orang Perak, perempuan lah kan. Bagan Serai, Pulaan Nereng, Napang Tekurheng. Tahu Banjar lah tu kan. Orang Banjar ni atuk saya selalu dicerita. Cerita dia apa? Tiap bukan tiap hari lah, tapi selalu sangat dia cerita pasal arwah moyang saya. Kan. Itu karya besar tu. Karya besar tu kerana arwah moyang saya ni ulama. Jadi dia selalu cerita tentang macam mana arwah moyang saya ni macam itu, macam ini. Cerita kehidupan seorang ulama. Jadi kesan dia apa? Kesan dia tak payah ada susah-susah nak suruh saya pergi menghafal Quran. Dan kita dah ada, itu peta keturunan kita. Maka dia tak adalah rasa macam susahnya nak menghafal Quran. Dan kita sendiri yang pergi cari. Kita dah jadi darah daging kita macam tu. Apa karya besar dalam keluarga kita. Dan kalau cerita-cerita lain yang selalu diceritakan kepada saya, macam mana keluarga-keluarga kami yang berada di Banjarmasin. Kalau kat Banjarmasin itu, selalu keluarga yang di sana, mereka itu adalah usahawan kebanyakannya kan, batu bara dan sebagainya. Walaupun saya bukanlah usahawan, tetapi nak beritahu ketika mana kita bercakap tentang keturunan, bercakap tentang karya besar dalam keluarga kita, maka karya besar itu menjadikan kita akan ada misi di situ, ada perjuangan di situ, ada DNA-nya di situ. Itu orang yang faham tentang akarnya. Itu kalau difahami dengan baik, Masya Allah, tabarakallah, maka akan terjaga keturunan ini dengan baik. Itu baru sampai tok nenek kita. Tapi yang lebih jauh daripada itu adalah dengan kita bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tabi'in. Maka orang yang tak faham tentang kehidupan mereka, maka sebab itulah kita ini banyak terseleweng entah ke mana-mana, dibodohkan sampai ke sudah. Saya. Dan sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tidak bercermin dengan orang-orang saleh yang terdahulu. Itu sekali lagi, saya lah tu. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Baik, selesai yang kelima. Kita lanjutkan yang keenam. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Baik. Hajah Aisyah juga Quran, alhamdulillah. Bolehlah bersurahan lepas ni. Tak apa, diorang tak faham kita bersurah berdua aja. Kan. Benda lah tu. Satu tempat asal dengan arwah Syekh Fahmi Zamzam juga. InsyaAllah, tabarakallah. Kulaan-kulaan lah tu. Baik. Saudara mara kita. Yang keenam. Teruslah yang keenam ya. Mengapakah pertolongan Allah kadang-kala dilewatkan? Terangkan berdasarkan ayat di atas. Soalan, kenapa kadang-kadang Allah lewatkan pertolongan? Tadi kan ada soalan tadi kan? Maka ini jawapannya. Jawapannya apa? Kenapa Allah lewatkan ini? Memberitahu bahawa Allah pasti akan menyelamatkan para nabi dan pengikut-pengikut nabi. Tetapi itu terkadang berlaku selepas terputusnya harapan mereka kepada segala sesuatu selain daripada Allah. Memang kadang-kadang Allah bagi kita sesuatu itu sampai dah nak sampai deadline dia tak selesai-selesai. Macam saya lah sekarang ni kan. Ada tugas besar, sepatutnya hujung bulan ni selesai. Tak selesai-selesai. Yang menyebabkan kita rasa bahawa ya Allah, siapa lagi aku nak bergantung ni ya Allah. Dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah. Kita doa siang malam supaya Allah datangkan manusia-manusia yang baik hati kan. Tak tahulah mana satu Khadijahnya kan. Bukan Khadijah yang isteri tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Itu poin besar. Apabila
Allah terkadang melewatkan bantuannya itu bukan kerana Allah sengaja, tetapi di situ adanya harapan kepada kita untuk selalu memerhatikan bahawa pertolongan Allah itu pasti datang, tetapi terkadang Allah nak bagi kita betul-betul rasa betapa ya Allah dah tak ada jalan lain dah, ya Allah. Ya Allah tolong kami, ya Allah. Ya Allah tolong, ya Allah. Ya Allah tolong, ya Allah. Dan insya-Allah pasti akan ada jawapan daripada Allah. Dan supaya apa? Allah uji hati-hati mereka dengan takwa supaya sucinya isi hati mereka daripada bersandar kepada makhluk. Tak boleh sekali bersandar kepada makhluk. Kita bercakap dengan makhluk itu sebagai sunnatullah. Dan mudah-mudahan dengan bercakap itu kita sudah melakukan kerja-kerja sebagai hamba. Tetapi yang lebih jauh daripada itu adalah kena selalu cepat-cepat bergantung kepada Allah, dan itulah sebabnya terkadang pertolongan Allah itu sengaja dilewatkan supaya hati kita ini dibersihkan sebersih-bersihnya daripada pergantungan kepada makhluk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya karim. Tapi yakinlah Allah pasti akan bantu dan Allah pasti akan datangkan pertolongan kepada orang yang melakukan kerja-kerja para rasulnya. Baik, yang terakhir saya bawa sampai 7 saja untuk malam ini. Sudah 10.30 dah kan. Allahumma salli ala Muhammad. 10.30 dah kan. Ya Allah, sekejap je. Saya kan baru pukul ni 9.30. Ya Allah, 10.30 dah. Kadang-kadang kita baca Quran kita tak terasa kan masa tu dah berlalu. Ya Allah, ya Karim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Baik. Soalan, fa innallaha wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Baik, soalan, mengapakah? Baik. Ayat ini ditutup dengan sifat Allah, dengan mana Allah bagi tahu fa innallaha bihi alim. Dialah yang maha mengetahui. Why? Kerana ayat ini diakhiri dengan penyebutan bahawa Allah sentiasa mengetahui kerana sentiasa wujudnya kelompangan dalam niat manusia semasa berinfak. Allah tahu. Sebab apa? Sebab apa? Kadang-kadang bila kita berinfak, memang kita nak ikhlas sungguh-sungguh. Tapi ada sahaja jalan syaitan nak masukkan, contohnya perasaan bangga, kan? Dia masuk tak banyak sikit. Kadang-kadang masa bagi tu dah ikhlas dah, kan? Dah tak nak ungkit dah, tak nak sebut dah, kan? Tiba-tiba bila dah bagi, kan? Tiba-tiba sebut juga, kan? Dah bagi dah ni, kan? Masa bagi tu tak nak sebut dah, kan? Contohnya lah, kan? 4-5 tahun sebut juga, kan? Itu dulu tu aku bagi tu. Aku bagi tu. Dia nak sebut juga. Sebab itulah Allah bagi tahu fa innallaha bihi alim. Cukuplah, kan? Apabila kita mengetahui bahawa Allah dialah yang maha tahu, cukuplah Allah yang mengetahui. Tapi itulah manusia, termasuklah saya, tak mudah pun, kan? Sebab tu jiwa manusia nyaris-nyaris tidak selamat daripada perasaan bangga, kecuali apa yang tidak diketahui, apa yang meliputinya. Kalaulah dia tahu tentang perkara inilah yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mana dia memberi, maka dia akan sentiasa dan amat berhati-hati. Dan daripada kelompangan yang boleh menyebabkan amal kebaikan itu menjadi sia-sia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi haji-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir selesai dahulu untuk sampai perkara tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada
persoalan-persoalan yang ada tu. Ya Karim. Banyak lagi kan kalau kita nak bercerita, tapi memadailah dahulu untuk malam ini. Simpanlah modal kan. Minggu depan nak cakap apa kalau semua cakap malam ni kan. Tak ada. Hajah-hajah alhamdulillah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang Al-Quran ini tidak pernah habis. Sebab tu nak membina anak-anak yang cerdas, maka jalannya adalah, salah satu jalan cepatnya adalah dengan kita mendekatkan generasi kita dengan Al-Quran ini. Naktafi bihadzal qadar. Terima kasih kepada semua yang terus setia untuk bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan Haji-Hajah, saya selalu sekarang ni saya suka untuk selalu ingatkan kepada diri saya dan juga kepada semua betapa pentingnya untuk Haji-Hajah menguasai bahasa. Usahakanlah untuk kita sama-sama dapat menguasai bahasa Arab Al-Quran itu, khususnya insya-Allah. Dan jomlah kita ramai-ramai. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada puan pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa pada hari yang waktu yang sama ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.